Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Ustazah Mia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk ya, 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 ya. Nifaq. Jom kita mulakan. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyatakan maksud, bahagian, kesan dan cara menjauhi perbuatan nifaq. Kriteria kejayaannya, murid dapat menyebut setiap satu dari ciri-ciri yang ada pada objektif pembelajaran dengan betul. Murid ingat lagi tentang kisah seorang pengembala kambing? Pengembala kambing ini berasa bosan kerana kerjanya sehari-hari hanya menunggu kambing-kambing yang dijaganya selesai meragut rumput. Tiba-tiba, si pengembala kambing mendapat satu idea. Apa kata aku kenakan orang kampung? Hihihi. Tolong. Ada harimau datang nak makan kambing saya. Lalu penduduk kampung datang dan pengembala kambing pun ketawa. Hahaha, mana ada harimau di sini? Saya hanya bermain-main sahaja. Tiba-tiba, seekor harimau benar-benar datang dan menangkap kambingnya. Lalu si pengembala kambing pun menjerit, Tolong, ada harimau datang makan kambing saya. Namun penduduk kampung tidak lagi menghiraukan jeritanya kerana disangkanya tentu pengembala itu ingin mempermainkan mereka lagi. Akhirnya menangislah pengembala kambing itu seorang diri dan hanya mampu melihat kambing-kambingnya dibaham oleh harimau. Murid-murid, dapatkah murid-murid fikirkan apakah akibat yang diterima oleh pengembala kambing tersebut daripada apa yang telah mereka lakukan? Dan apakah pula kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Sebelum itu, mari kita lihat apakah maksud nifaq. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Maksudnya, nifaq ini adalah seseorang yang berkelakuan berpura-pura menjadi seorang yang baik, sedangkan yang sebenarnya dia hanya berpura-pura untuk dipandang ataupun dianggap baik oleh masyarakat yang lain. Apakah hukum nifaq ini, murid-murid? Hukum nifaq ini adalah haram kerana dia bukan sebenarnya tetapi dia hanya berpura-pura sahaja. Ancaman kepada golongan munafik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Orang-orang munafik ini iaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan nifaq tadi. Iaitu Allah dah bagi tahu bahawa orang munafik ini, orang yang melakukan nifaq itu tadi berada di tingkatan yang paling bawah lapisan neraka. Maksudnya macam mana, murid-murid? Contohnya, jika orang itu dimasukkan di dalam neraka yang panas, maka di lapisan bawah sekali, maka dia adalah neraka yang paling panas, yang paling azab. Kemudian Rasulullah SAW juga telah bersabda di dalam hadisnya, tanda munafik ada 3. Yang pertama, apabila bercakap, dia berdusta. Jadi sesiapa yang bila dia bercakap saja perkara yang tidak benar, cakap saja tidak benar, maka itu adalah salah satu golongan orang yang munafik. Yang kedua,
apabila berjanji dia mungkiri, iaitu siapa yang dia dah berjanji dengan sesuatu tapi dia mungkir, dia tidak buat apa yang telah dijanjikan, maka itu juga adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah, dia mungkiri. Maksudnya, jika ada seseorang yang diberi sesuatu tanggungjawab, tak kiralah apa sahaja tanggungjawab, dan dia tidak laksanakan tanggungjawab itu dengan baik, maka itu juga adalah salah satu tanda-tanda orang yang munafik. Seterusnya kita lihat bahagian nifak. Nifak terbahagi kepada dua bahagian. Nifak yang pertama iaitu nifak iktikad. Nifak iktikad ini adalah tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Maknanya hati dia ni memang menolak Islam, tapi dia berpura-pura seperti dia seorang yang alim. Dia berpura-pura seperti orang yang mengamalkan ajaran Islam. Itu adalah nifak iktikad. Dan yang kedua, nifak amalan. Bagaimana nifak amalan? Ia sama dengan apa yang Rasulullah telah bagi tahu dalam hadisnya, iaitu orang yang berdusta, orang yang memungkiri janji dan orang yang mengkhianati amanah. Faktor mendorong kepada nifak. Kita lihat apa dia perkara yang mendorong kita melakukan perbuatan nifak. Yang pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Jika kita mengabaikan perintah Allah, kita lupakan perintah Allah, maka kita akan terdorong kepada perbuatan yang nifak. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Jika kita tidak jujur, kita tidak amanah, kita bercakap bohong, maka kita akan mudah untuk melakukan perbuatan yang nifak. Yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Jika kita orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah sudah beri pada kita pada hari ini, maka itu juga akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nifak. Dan yang keempat, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Makna kata kita ini tamak, tidak cukup dengan kesenangan yang kita ada, sehingga kita sanggup untuk menyakiti orang lain, maka itu adalah perkara yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nifak. Kesan nifak dalam kehidupan. Dari segi individu, akhirnya jika dia mengamalkan perbuatan nifak, akhirnya dia akan dibenci masyarakat, hilang kawan dan sentiasa berada dalam ketakutan. Di dalam keluarga pula, sudah hilang kasih sayang, sudah tiada hormat menghormati, dan ahli keluarga juga mula mencurigai kita. Di dalam negara akan berlaku kejahatan dan kezaliman, umat mundur dan lemah dan mudah dikuasai dan dijajah oleh negara lain. Dan dalam segi masyarakat pula, jika kita mengamalkan nifak, dia akan melemahkan perpaduan, masyarakat sentiasa berbalah dan bergaduh, dan akhirnya akan hilang nilai dan akhlak dalam bermasyarakat. Jadi murid-murid, pada akhirnya kita perlulah jauhi nifak. Kita mesti menjauhi nifak supaya kita tidak menjadi seorang yang munafik. Jadi bagaimana cara kita nak jauhkan diri daripada nifak ni murid-murid? Jadi yang pertama sekali, kita perlu tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Kita lakukan semua yang Allah perintahkan. Yang kedua, kita perlu menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Macam yang Ustazah selalu pesan, kita mesti cari ilmu. Jadi, bila kita dah ada ilmu, kita akan kuat pegangan agama. Yang ketiga, perlu memikirkan tentang keburukan nifak. Kita fikir, jika kita menipu orang, jika kita memungkiri janji, kita khianati amanah, apakah kesannya pada diri kita nanti? Seterusnya, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri. Kita jadikan diri kita adalah seorang yang lebih baik. Jadi kita hindari perbuatan-perbuatan yang nifak.
Dan yang akhir sekali, berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Kita kena sentiasa bersyukur atas apa sahaja nikmat yang Allah dah berikan kepada kita. Barulah kita dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang membawa diri kita menjadi seorang yang munafik. Akhirnya pembelajaran kita sudah sampai kepada penghujungnya. Jadi Ustazah mendoakan kepada semua murid-murid Ustazah agar dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan nifak dan dijauhkan sama sekali daripada menjadi seorang yang munafik. Jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.